Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada pagi ini atas izin dari Allah Azza wa Jalla, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyakkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan membaca ayat yang ke-18 muka surat 120 bagi nota yang bercetak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan pendekatan bertanya. Allah membuat pertanyaan. Yang pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang berfungsi menafikan adanya persamaan dari sudut balasan di antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Kemudian Allah memberikan jawapan la yastawun. Mereka itu tidaklah sama. Maknanya orang beriman itu dia tidak sama dengan orang yang fasik dari sudut menerima balasan. Siapa itu orang yang fasik? Telah kita ulas pada pagi semalam. Dalam Al-Quran, perkataan fasik diulang oleh Allah sebanyak 54 kali. Dari sudut bahasa Arab, fasik membawa maksud keluar daripada sesuatu. Manakala dari sudut istilah, dari sudut syar'an, ia bermaksud keluar daripada mentaati Allah Azza wa Jalla. Jadi mana-mana perbuatan, mana-mana manusia, kalau dia tidak taat kepada Allah, maka ia sudah mendapat gelaran fasik. Kita telah datangkan satu contoh dalam suratul Kahfi ayat yang ke-50. Setelah Allah memerintahkan para malaikat supaya sujud kepada Adam, maka para malaikat mereka taat kepada Allah, maka mereka semua sujud kepada Adam. Manakala iblis dia tidak mahu sujud kepada Adam, maknanya kalau dia tidak mahu sujud kepada Adam, bermakna dia tidak mahu mentaati Allah. Oleh kerana dia tidak mentaati Allah, dia keluar daripada mentaati Allah, maka Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa. Allah kata dia telah berlaku fa fasaqa, lalu dia menjadi fasik an amri rabbih, terhadap perintah Tuhannya. Jadi dalam ayat ini terbukti bahawa kalau kita tidak taat pada Allah, maka ia digelar sebagai fasik. Seperti mana Allah menggelarkan iblis itu, dia telah melakukan perbuatan fasik. Untuk lebih mengetahui tentang fasik, di dalam Al-Quran, fasik adalah lawan kepada iman.
Sebab tu ayat 18 tadi kita belajar, Allah kata tak sama orang yang mukmin dengan orang yang fasik. Jadi kalimah fasik ini dia adalah lawan kepada kalimah iman. Kita ambil satu contoh dalam surah Ali Imran ayat nombor 110. Allah menyebutkan dua kalimah ini dalam satu ayat. Allah mengatakan minhumul mu'minuna, ada di antara mereka yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka itu orang yang fasik. Jadi kita jumpa dua kalimah. Dua kalimah ni rupa-rupanya Allah nak memberitahu bahawasanya lawan kepada iman, beriman adalah fasik. Lawan kepada fasik adalah iman. Setelah kita faham maksud fasik, adakah ayat 18 itu Allah tujukan kepada siapa? Sebab kalau kita hanya merujuk kepada istilah orang berdosa, dia fasik. Kita ni pun boleh jatuh kepada fasik. Jadi sebenarnya ayat 18 itu Allah nak tuju kepada siapa? Okey, kita kena kupas lagi. Okey, golongan fasik ini dia terbahagi kepada dua. Kalau kita bahagikan fasik ini, kita pecahkan lagi. Yang pertama, ada orang yang fasik, ini dia panggil fasik yang, kita ambil yang kedua ni lah. Okey, fasik dia terbahagi kepada dua. Ada fasik yang besar, ada fasik yang kecil. Yang besar dikaitkan dengan orang yang membuat kesyirikan, dan dia juga itu adalah kafir. Jelas? Kita akan tunjukkan setiap pembahagian ini dengan ayat-ayat yang menjadi contoh. Maksudnya, kalau kita kata siapa tu fasik, kita kata fasik adalah siapa-siapa yang dia tak nak taat pada Allah, dialah fasik. Okay. Lepas tu kalau kita pecahkan lagi, perincikan lagi, fasik yang terbesar, fasik yang besar, yang paling utama adalah fasik siapa-siapa yang syirikkan Allah. Dia lakukan syirik yang besar dan dia kafir. Sebab apa? Sebab orang kafir, orang yang tak nak beriman, maknanya dia tak mau taat Allah, dia fasik. Orang yang mensyirikkan Allah, dia tidak mahu mengesahkan Allah. Sedangkan Allah perintah apa? Tauhidkan dia, dia itu ahad, Allah kata. Tapi ada orang dia tak nak mengahadkan Allah, mentauhidkan Allah. Dia telah keluar dari mentaati Allah, maka dia dipanggil golongan fasik. Okay. Kita tengok dulu contoh ayat yang menyebut bahawa fasik besar ini orang kafir dan sebagainya. Baik, kita tengok contoh ayat dalam surah Taubah ayat nombor 84. Kita tengok di hujung ayat 84 tu ada perkataan fasiqun. Okay, Allah mengatakan innahum kafaru billahi wa rasulih. Tengok perkataan Tuhan kata apa? Sesungguhnya mereka ni telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Apa perbuatan dia? Kafaru. Mereka telah kufur kepada Allah dan juga kepada Rasul. Lepas tu Allah kata mereka memang mati dalam kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah gelarkan mereka apa? Wahum fasiqun. Allah kata mereka itu siapa? Fasiqun. Mereka itulah orang yang fasik. Okey, ayat 84 surah Taubah kita dapat jawapan. Siapa orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang kafir. Dia mati dalam kafir, dia memang layak dipanggil fasiqun. Okey, saya bagi contoh ayat kedua. Kita tengok dalam surah Nur
ayat nombor 55. Kita lihat Allah ada menyebut satu perbuatan dan Allah panggil perbuatan itu fasik. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah kata, dan siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Okey, jelas dalam perempuan untuk pembagian fasik yang pertama. Maknanya kita katakan orang yang kafir dia adalah orang yang fasik. Maknanya fasik yang besar terdiri daripada orang yang kafir. Tapi bukan orang kafir saja, ada satu lagi. Dalam surah Taubah ayat 67, innal munafiqin nahumul fasiqun. Sesungguhnya orang yang munafik itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Okey, jelas tak perempuan? Kita ambil dulu. So, fasik ada dua. Fasik yang besar adalah fasik orang buat kesyirikan yang besar, orang yang kafir termasuk orang munafik. Okey, kita patah balik kepada pembahagian tadi. Manakala sesiapa yang buat perbuatan dosa, tapi dosa dia tu tak bawa kepada kesyirikan, dosa yang dia buat tu tak bawa kepada kekafiran, maka dia tetap dipanggil fasik. Tapi fasik dia ni adalah fasik yang kecil. Tapi walaupun dia kecil, digelar ia dengan fasik. Sebab apa? Sebab semua orang yang berdosa, dia tak taat Allah, maknanya dia fasik. Tapi kefasikan dia tu tahapnya adalah fasik yang kedua, yang kecil. Okay, contoh fasik kecil. Kita tengok Allah dia menyebut dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Allah kata, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, dia membawa satu berita, kena selidik. Okey, dalam ayat ni kita jumpa perkataan fasik kan? Fasik di sini bukan fasik orang yang kafir, tapi fasik di sini orang-orang yang bahagian yang kedua tadi. Jadi kesimpulan dia pagi ni adalah fasik ini terdiri daripada dua lah. Ada besar, ada kecil. Kalau kita bahagikan dia, golongan yang fasik yang besar adalah orang kafir dan orang munafik. Lepas tu sebaliknya. Okey, tuan-tuan dah jelas ayat ini. Nanti senang tuan-tuan nak faham pada ayat yang berikutnya. Okey, jelas tuan-tuan? Kita boleh buat kesimpulan beginilah. Okey, setiap orang yang kafir dia adalah fasik. Setiap orang yang melakukan kesyirikan yang besar dia adalah fasik. Jelas? Okey. Namun begitu, tidak semua orang yang fasik itu dia kafir. Tidak semua orang yang fasik itu dia munafik. Berbeza. Ke pening? Pening ni bagus, dia ada peningkatan. Jelas tuan-tuan? Maksudnya beginilah, kita kata, kita ambil dulu, semua yang tak taat Allah dia fasik. Okey, maknanya semua orang berdosa dia fasik. Tetapi ada fasik dia itu bawa kepada kafir. Ada fasik dia fasik yang besar. Maksud dia macam tu. Jadi kalau kita gabung lagi, yang paling fasik sekali siapa dia? Iblis. Macam tu. So ketua bagi fasik yang besar ini adalah Iblis.
Jadi jelas dekat situ. Tapi ayat kenapa kita perlu jelaskan? Kerana ayat nombor 18 ini Allah nak memberi tumpuan kepada fasik yang besar. Sebab itu kita jumpa perkataan kana mu'minan dengan fasiqah. So ayat 18 ini Allah nak sasarkan ia kepada orang-orang yang melakukan kefasikan yang besar, macam orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang buat syirik yang besar macam tu. Tetapi kita juga jangan sama sekali termasuk dalam golongan fasik. Maknanya kita kena taat pada Allah. Ya, Allah perintahkan buat. Allah kata jangan buat, tinggalkan. Baik. So pengajaran dia kita dapat belajar pada pagi ini ada perbezaan yang sangat jelas di antara orang yang fasik dengan orang yang beriman dengan orang yang fasik. Okey, kita masuk ayat nombor 19. Okey. Ayat nombor 19 yang kita nak baca sekejap lagi ni, fungsi dia adalah Allah nak menerangkan pada kita. Kalau 18 tadi Tuhan kata ada beza orang beriman dengan orang yang fasik. Betul, ada beza. Maka ayat yang selepasnya Tuhan nak bagi tahu. Nak tahu tak apa beza orang yang beriman tu? Balasan dia apa? Allah terang ayat 19. Sekejap nanti Allah terangkan pula. Kamu nak tahu pula apa beza balasan bagi orang yang munafik? Nanti kita akan baca pada ayat yang ke-20. Maknanya ayat 19 dengan ayat 20 memberikan contoh apa beza balasan orang yang beriman dengan orang yang fasik. Itu yang pergi kepada ayat nombor 18. La yastawun, tidak ada persamaan. Tadi kita baca ayat nombor 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Allah mengatakan adapun orang-orang yang beriman dan dia juga buat amal saleh. Maksudnya dia beriman, dia percaya kepada 6 rukun iman, tapi bukan percaya saja kepada 6 rukun iman. Dia menterjemahkan kepercayaan itu dalam bentuk tindakan. Dia buat amal yang saleh. Kita telah terangkan masa dalam suratul Kahfi dulu. Apa itu amal yang saleh? Saleh mesti merangkumi 2 syarat. Dia buat amal itu ikhlas mata-mata kerana Allah, dan dia mesti buat amal itu amal yang mengikuti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil amal saleh. Kalau tuan-tuan ikhlas macam mana sekalipun sembahyang subuhnya, tapi buat 3 rakaat subuhnya, soleh tak? Tak soleh. Sekalipun namanya Ahmad Saleh, tapi dia sembahyang ikhlas, pagi itu dia sembahyang berapa rakaat? 3 rakaat. Allahu Akbar. Siapa ajar 3 rakaat? Tak, aku suka sangat nak buat 3. Dia tak ikut petunjuk Nabi SAW. Tu dia panggil amal yang tak soleh. Okey, jelas. Bagi kalau dia beriman, dia buat amal yang soleh,
Allah sediakan falahum untuk mereka ini jannatun, syurga. Yang syurga itu sifatnya apa? Al-ma'wa, sebagai tempat tinggal. Lepas tu syurga tu sebagai apa pula? Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan. Okey, tuan-tuan kena ambil tuan-tuan kena tulis catat sikit kat situ. Al-ma'wa, sifat pertama bagi syurga. Ciri pertama, jannatun yang Allah sediakan itu, pertama dia ma'wa, yang kedua dia sebagai nuzul. Okey, nuzul ni apa? Ma'wa tu apa? Okey, kita tengok dekat ulasan dia. Al-ma'wa berasal dari kalimah al-iwa. Al-iwa tu apa? Al-iwa tu tempat kembali dan tinggal di dalamnya, itulah ma'wa. Kenapa saya kena terangkan? Sebab nanti ayat nombor 20 Allah pun panggil neraka itu ma'wa. Sebab tu jangan tersilap. Ada orang kata syurga ini ada syurga ma'wa, jannatul ma'wa. Bukan syurga je, neraka pun Tuhan kata neraka itu juga ma'wa. Sudah. Apa itu ma'wa? Ma'wa itu adalah sesuatu yang orang akan pergi kepadanya dan tinggal dan duduk di dalamnya. Itulah ma'wa. Maknanya ada dua tempat manusia akan kembali dan tinggal dalamnya. Sama ada jannatun ataupun an-nar. Nanti waktu kita baca ayat nombor 20, kita akan jumpa. Saya tunjukkan contohnya. Contohnya, kita tengok dekat ayat nombor 20 kan. Kita akan jumpa Allah kata apa? Fama'wahumun nar. Ayat nombor 20. Nanti kita akan baca lah. Okey, jadi kita tengok sekejap ayat nombor 19 ni sebelum kita tamatkan. Apa itu nuzul? Nuzul merujuk kepada sesuatu yang sedang dipersiapkan untuk menyambut tetamu nuzul. Ini telah kita jelaskan waktu kita belajar suratul Kahfi dulu. Jalan Rahman. Okey, maksudnya kalau tetamu nak datang ni, maka kita buat persiapan untuk dia. Tempat tinggal, makanan, apa-apa tu, itu dia panggil, perbuatan tu dipanggil apa? Nuzul. Jadi, syurga itu Allah beri dua untuk dia tu. Dua persiapan untuk dia. Pertama, syurga itu sebagai ma'wa. Yang kedua sebagai nuzul. Okay, kita jumpa pada ayat nombor 19 tadi. Okay, jelas. Lepas tu kita masuk pengajaran dah ni. Okay. Kenapa Allah bagi dia jannat, al-ma'wa dan nuzul? Sebab balas apa yang telah mereka lakukan. Apa yang mereka telah lakukan tu? Kena ambil balik ayat yang 16, ayat nombor 15 sebelum ni. Okey, pengajaran dia, masuk pengajaran dah. Nombor 1, kita dapat belajar dekat sini, pengajarannya adalah jalan nak pergi ke syurga itu. Kalau kita rasa kita pilih syurga tu tempat nak kembali, tempat nak tinggal di dalamnya sebagai al-ma'wa, lepas tu kita nak Allah sambut kita sebagai tetamu syurga, di dalam syurga dapat nikmat syurga, maka jalannya adalah melalui iman dan melalui amal soleh. Tapi dalam ayat ni tak sebut amal soleh tu apa. Kita kena ambil balik ayat nombor 15. Kita kena ambil balik ayat nombor 16. Ambil balik ayat tu. Kita akan jumpa amal soleh tu apa. Pelajaran yang kedua kita dapat belajar dekat sini, syurga sebenar-benarnya adalah tempat kita kembali dan tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Suatu hari nanti tuan-tuan akan tinggalkan Taman Tun Dr. Ismail. Semua akan pergi, tempat sebenarnya adalah syurga. Okey, tambah lagi dua pengajaran. Last sekali. Bukanlah dua lagi pengajaran. Saya tambah sikit kalau tuan-tuan nak salin, tuan-tuan salin. Dekat sini kita jumpa pelajaran nombor 3.
betapa mulianya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang buat amal soleh ni. Allah sambut orang-orang yang beriman dan amal soleh ni sebagai apa? Sebagai tetamu dia. Allah sediakan tempat tinggal yang sangat hebat. Nanti waktu kita baca surah Al-Insan, kita dapat jawapan dia. Kalau saya jadi tetamu Allah dalam syurga, Allah nak sediakan apa pada kita? Nanti kita akan jumpa dalam syurga, kita nak minum air. Saya nak air yang panas. Nanti ada benda dia akan letak ke air tu, dia boleh jadi panas. Ada masa kita kata saya nak teh beng, saya nak yang ais. Ada Allah letak sesuatu, dia akan jadi sejuk. Itu kita akan jumpa jawapan tu nanti dekat surah Al-Insan. Okey, jalan ke situ. Okey, pelajaran yang keempat kita dapat belajar dekat sini, setiap yang kita lakukan, maknanya balasan yang Allah beri kepada kita, dia bergantung kepada apa yang amal yang kita lakukan. Sebab Tuhan kata bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang telah kamu lakukan. Jadi kalau kita nak balasannya adalah jannatun, maka mesti kita kena buat perkara-perkara yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga pagi ini kita semakin tinggi impian kita, cita-cita kita untuk kita menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla, dan kita dapat tinggal di dalam syurga yang merupakan tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Marilah kita menjadi manusia yang semakin tunduk kepada Allah, yang tidak sombong untuk mengikuti segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kita tinggalkan apa yang Allah larang, kita lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka moga-moga kita menjadi orang yang mukmin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.